Cerita dalam segmen ini tidak mengandungi unsur tahyul dan khurafat. Ia hanya sebagai hiburan dan pengetahuan untuk masyarakat umum semata-mata. Jangan tutup lampu. Hari aku ni kan suka hiking, mendaki ni. Memang daripada start tahun 2010 sampailah sekarang ni memang aktif dalam mendaki lah. Dalam setahun tu boleh dikatakan tiap-tiap bulan lah kita orang akan pergi mendaki lah. Pergilah mana-mana. So bila mendaki ni fahamlah kita akan masuk hutan dan sebagainya. So yang cerita aku kat sini yang pernah terjadi lah, bukanlah adalah tempat yang memang yang orang cakap memang dia ada mitos-mitos tertentu lah. Ketara sekali yang pengalaman aku sepanjang mendaki yang paling dahsyat sekali dekat Gunung Ledang. So Gunung Ledang ni kita memang sedia maklum satu gunung yang ada mitos cerita-cerita di sebaliknya. Bermaksudnya ada cerita yang yang setahun yang aku dengar. Aku tak tahu sangat cerita dia, tapi selepas kita orang balik tu, so aku ada dengar macam-macam lah tentang Gunung Ledang ni. Ada pasal orang bunian lah, orang selalu bertapa kat sana, selalu bertapa ni macam tuntut ilmu-ilmu hitam ni, semua belajar kat sana, bertapa kat sana. So aku tak tahu kenapa dia orang pilih Gunung Ledang ni. Mungkin ada cerita di sebaliknya, aku tak pernah nak rungkaikan ataupun nak google ke cari ke, aku tak pernah. Tapi benda ni memang terjadi dekat diri aku sendirilah sepanjang aku berada di Gunung Ledang. Okey, hari pertama kita orang sampai dekat Gunung Ledang. Okey, kita orang bawa barang semua masuk dekat dekat kawasan resort. Di bawah Gunung Ledang tu ada satu resort, tapi kami ni tak duduk dalam resort. Kami memang biasanya akan berkemah lah dalam kawasan yang ditempatkan untuk camping. So kami berkemah, buka barang apa semua. Okey, hari pertama tu kita orang sampai petang. So camping malam, tidur semalam. Esok pagi-pagi dah nak kena gerak naik atas gunung lah. So malam tu semasa sampai tu sebab dah ditaburkan dengan cerita-cerita seram, jadi kami dah ada rasa takut lah. So berjaga-jagalah malam tu. Hari yang sampai tu kawasan kita orang tu ada orang lain juga yang camping, ada orang duduk kat resort, ramai orang lah. So satu tempat tu dekat jauh, kawasan jauh daripada kemah kita orang tu, kita ada nampak satu kumpulan tabligh lah, yang mana sedang macam mengaji semayang. Tapi grup-grup ni tak tahu daripada mana dan apa yang diorang buat kat situ tu kami memang tak ambil tahulah. Cuma hari tu sangat mengejutkan kerana geng-geng ni diorang semayang bertentangan arah kiblat. Maksudnya bukan semayang ikut kiblat kita yang betul lah, dia semayang ikut kiblat lain. Itu kat situ memang ternyatalah memang dah nampak lah apa yang orang-orang cakap tu. Gunung Ledang tempat orang ilmu-ilmu hitam apa semua ni, orang bertapa tu semua, maknanya memang terbukti lah, ada lah. Dan sepanjang jalan kita orang tu pun kadang-kadang terjumpa kain kuning lah, apa benda-benda pelik lah, batu lah, apa yang macam orang memuja semua kan. Memang ada lah kawasan Gunung Ledang tu. Memang ni benda ni memang terjadi yang aku tahulah. So malam tu cerita ni jadi malam pertama lagi dah jadi. Kawan aku dia tak boleh tidur, so bangun. Hari pertama tu malam tu semua orang dah tidur, dia bangun dan dia ternampak ada anjing hitam, 2 ekor anjing hitam yang duduk di hujung kemah lah. Duduk senyap je, tanpa apa-apa, tanpa menyalak, tanpa curi makan, tanpa apa-apa. Kat situ memang sangat mengejutkan lah kawan aku. Dia cerita ni hari yang selepas balik baru dia cerita. Semua benda yang jadi ni kita orang bercerita masa dah balik, tak cerita masa di kawasan tu. Sebab kita memang kalau hiking ni kita dah pesan dan kita dah tahu apa-apa yang terjadi, apa-apa yang kita nampak, kita dengar, jangan bercerita. Kita diajar untuk tidak berkata-kata. Maksudnya apa yang kau nampak kau kena diam, apa yang kau nak cakap kau kena diam, kau tak boleh luahkan atau apa-apa. Itu memang konsep dalam hutan bila kita berada dalam hutan, faham kan? So balik tu dia cerita, dia kata ada anjing tu duduk je macam jaga tempat kita orang tu. Lepas tu dia halau lah, macam syuh pergi kan. So anjing tu pun pergi. Okay, hari pertama tu, lepas tu kita orang dah prepare pagi tu breakfast semua, siap-siap kelengkapan untuk hiking. So naik
naik. Setiap gunung ni biasanya ada checkpoint kan. Sampai satu checkpoint tu, apa nama dia aku tak ingat checkpoint tu, tapi guide tu sendiri dia cakap lah, dia kata okey, tempat ni dikenali dengan kampung orang Bunian, dia cakap. Tapi memang kita tak tanya lebih, apa saja yang dia cerita tu kita akan dengar je, so kita tak akan tanya lebih. Tapi daripada apa yang aku nampak, pandangan aku, tempat tu memang lapang, sunyi, bersih sangat. Tempat tu memang bersih sangat. So setakat tu je lah cerita tanpa situ. So kita naik lagi, naik sampai puncak. Kerana grup aku ni pun ada yang tak pro, ada yang pro hiking kan. So memang makan masa yang lama lah sampai ke puncak dalam tengah hari macam tu. Dah panas terik. So hari tu juga kita turun ke bawah. Masa turun ke bawah tu, aku adalah 2-3 orang, kita orang berpecah. Maksudnya jalan lah, siapa dululah, siapa kemudian. Okey, ada yang tak boleh nak turun dah, kaki sakit, dia orang turun dengan 4 wheel. Ada jalan darat lah, maksudnya jalan kereta. Yang lain nak hiking lah, turun ke bawah. So ada sekumpulan yang turun ke bawah sama-sama dengan aku ni. Masa turun ke bawah tu dalam waktu maghrib. Mungkin bukan waktu maghrib lagi lah, tapi sebab dalam hutan ni kan dia cepat gelap. Jadi kalau pukul 6 kita tu kat luar ni masih cerah, tapi dalam hutan ni dah gelap tau. So sepanjang jalan tu memang dah kena gunakan headlamp. Kita jalan dalam keadaan yang slowly lah, sebab bila malam ni kita akan jalan slow. Okey, sampai je pertengahan jalan tu dah gelap. Masa kita orang jalan tu memang terdengar ada satu bunyi burung yang aku tak pernah dengar selama ni. Selama-lama aku masuk hutan ni, aku tak pernah dengar bunyi burung tu. Aku nak cuba buat pun aku tak boleh nak bayangkan macam mana dalam keadaan masa tu, dengan keadaan yang gelap dan dah takut, dan kita dah dengar macam-macam mitos. So hanya Tuhan je lah yang tahu perasaan kita orang masa tu. Nak pandang ke atas memang tak berani dah. Memang tak akan tengok lah apa yang ada ke atas tu. Yang kita dengar hanyalah bunyi burung yang satu, bunyi yang sangat pelik. Dekat sangat, dekat atas kepala rasa kan. Tapi kita orang ni teruskan juga perjalanan dengan bunyi azannya masa tu, azan maghrib agaknya. Tapi yang menjadi kepelikan tu, boleh atas gunung yang tinggi tu boleh dengar bang azan maghrib. Mungkinlah orang cakap kadang-kadang bunyi ni bila jauh angin akan bawa bunyi tu, kita akan dengar. Tapi aku tak tahu azan tu datang daripada mana. So kita teruskan perjalanan macam biasa sampailah ke bawah sampai dalam pukul 9 malam, tak silap aku 9:30 malam sampai dekat kawasan resort. Dekat kawasan resort macam biasa kita akan letak barang apa semua, akan pergi toilet, sebab sepanjang dalam hutan ada orang yang boleh pergi toilet dalam hutan. Aku tak boleh. Aku dah terbiasa kalau aku hiking, lama mana pun aku dalam hutan, aku tak akan pergi kencing mata-mata atau berak mata-mata. Aku memang tak macam, aku bukan jenis macam tu. So bila sampai kat bawah, aku akan cepat-cepat cari toilet untuk cuci, untuk basuh muka, untuk cuci tangan, cuci diri sementara sebelum kita mandilah. So aku akan pergi toilet. So sampai kat resort, kita akan pergi toilet sebab toilet tu agak dalam sikit lah, macam kawasan yang gelap jugalah satu toilet tu. So kita pergi jalan. Aku pergi dengan kawan aku yang turun sama lah. Aku ajak dia, okey jom kita pergi toilet. Nak pergi toilet? Jom. Aku pun pergilah toilet. Dekat toilet kena gile-gile lah masuk. Maksudnya seorang masuk, seorang kat luar, seorang masuk, macam tu lah. Dia ada 2 toilet sebelah-sebelah kan. So ada orang lain pun ada, atau aku pun masuk toilet tu, kawan aku tunggu kat luar. So dalam toilet tu tak ada air, kita kena bawa air menggunakan botol air mineral tu, mineral kecil yang kita bawa tu. So dah tak minum, so air tu lah guna untuk basuh. Jadi kebetulan masa tu air aku tak ada, dah habis. Aku tak ingat nak bawa air. Dan aku tanya kawan aku, kau ada air tak? Cakap, aku tak ada air, dalam toilet ni tak ada air. Lepas tu dia pun aku ada, dia cakap. So dia hulurkan aku botol, aku pun ambil, cuci macam biasa, dan keluar. Dia masuk atau dia pergi toilet. Lepas tu kita orang jalan sama-sama sampai resort. Aku pun duduk. Lepas tu kawan aku yang pergi sama-sama dengan aku tadi datang kat aku, kau nak pergi toilet tak? Kau faham tak apa maksud aku sekarang ni? So jadi inilah yang jadi kat aku, yang aku sekarang macam fobia lah nak pergi Gunung Ledang lagi dah. Memang no, aku tak akan pergi lagi Gunung Ledang. Itu macam, ya Allah, kenapalah benda ni jadi kat aku kan? Jangan tutup lampu.